Okay, terus kepada apakah kepentingan unit piawai atau unit SI dalam kehidupan seharian? Itu kita pentingkan kepada keseragaman. Kalau tidak seragam unit ni, ia akan boleh mendatangkan kekeliruan. Okey, contohnya peringkat international, peringkat antarabangsa. Okey, kita ada perniagaan ekspor dan import. Bagaimana jika negara-negara terlibat menggunakan sistem yang tidak seragam? Kalau tidak seragam, dia akan menyebabkan masalah besar dalam pertimbangan unit. Okay, contohnya, rakyat beberapa negara menyuka barang dengan kati dan tahil. Ini unit dululah, kati dan tahil. Manakala rakyat negara lain satu lagi menggunakan cupak, gantang, kaki dan ela. So, jika tidak sama penggunaannya, ia akan menyebabkan komunikasi peringkat antarabangsa menjadi susah. Okay, menyebabkan banyak masalah. Okay, contoh sebelah, tengok contoh sebelah ni ialah unit ukuran digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Itu jengkal, depa, langkah dan hasta. Kita tahu tak semua orang jengkal dia sama saiz dia. Depa pun sama, langkah pun sama dan hasta pun sama. So, ukuran seperti ini akan menimbulkan pelbagai masalah dalam kehidupan seharian. Okay. Tengok situasi di sebelah. Situasi satu, Zaidi dan Hafiz ukur panjang kelas sedang menggunakan kaki. Kita tengok Zaidi dan Hafiz, dua-dua ni dia akan gunakan kaki. So, kita tahu kaki mereka tidak akan sama. So, dapatlah seorang 40, dapat seorang 51. Kenapa berbeza? Sebab apa? Sebab langkah kedua-dua murid ni berbeza jarak dia. Sama dengan situasi 2. Okay, Syura tolong mak belikan kain langsir sepanjang 3 depa. Depa guna tangan lah. So, dia pakcik ni guna tangan depa untuk mengukur langsir. So, dia dapati kenapa langsir ni lebih panjang? Sebab depa pakcik ni dengan depa Syura ni berbeza panjangnya. Itu contoh kenapa pentingnya unit piawai dalam kehidupan seharian kita. Okey, kemudian kita pergi kepada 1.4, penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okay, sebelum kita tengok apa itu maksud kejituan, kepersisan, kepekaan. Okey, pertama kejituan. Apa maksud kejituan? Itu kebolehan alat mengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenarnya. Contohnya jika nilai sebenarnya dah 1, so ia akan menghampiri 0.99, 0.97, 0.95, 1.01. Itu contoh menghampiri nilai yang sebenar. Yang kedua, kepersisan. Itu kepersisan, kebolehan alat mengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila perkara diulang. Maksudnya bacaannya lebih kurang sama walaupun jauh daripada nilai sebenar. Jika dia nilai yang sama, lebih kurang sama, kita panggil sebagai kepersisannya yang tinggi. Apa pula kepekaan? Kepekaan ni ialah kebolehan alat mengukur mengesah perubahan yang kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Maksudnya jika alat tu lebih peka, lebih kecil dia punya range boleh dikesan. Okey, tengok apa gambar di atas nak tunjukkan perbezaan antara jitu dan persis. Tengok A, target dia, tengok ni ialah contoh kita tembak target tembakan. Kita tengok jitu dan persis. Kenapa? Jitu ni ialah dia menghampiri kepada target. Nilai sebenar ni kat tengah. Okey, so sebab apa jitu? Sebab dia menghampiri nilai sebenar. Kenapa persis? Sebab bacaannya lebih kurang sama setiap kali tembakan. Yang kedua, gambar ni persis tetapi tak jitu. Persis ni maksudnya nilainya hampir sama. Kenapa tak jitu? Sebab jauh daripada nilai yang sebenar. Yang ketiga, jitu. Bacaannya jitu. Kenapa jitu? Sebab menghampiri nilai sebenar tapi tidak persis. Sebab apa tak persis? Sebab bacaannya jauh daripada nilai yang sama. Maksudnya nilainya sangat berbeza. D, tidak jitu dan tidak persis. Kenapa tak jitu? Sebab jauh daripada nilai sebenar. Kenapa tak persis? Sebab nilainya sangat berbeza antara satu sama lain. Okey.
Okey, sebelum ni kita dah belajar 5 kuantiti fizik, iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Sekarang kita lihat apa alat pengukur yang biasa digunakan untuk mengukur 5 kuantiti asas fizik tadi. Iaitu pertama, panjang. Okey, panjang, maksud panjang ialah jarak antara dua titik. Unit SI-nya ialah meter. Okey. Panjang ni unitnya lain adalah milimeter, sentimeter dan kilometer. Apa alat digunakan? Pembaris dan juga pita pengukur. Ini alat biasa digunakan. Okey. Okey, untuk pembaris satu senggatan kecilnya bersamaan dengan 1 milimeter atau 0.1 cm. Nah, untuk dua-dua ni. Okey. Okey. Tengok apa kesilapan biasa dilakukan oleh murid-murid ketika mengambil bacaan, iaitu kedudukan matanya tidak betul. Okey, kedudukan mata mestilah berserenjang di atas ujung pensel ni, betul di atas ujung ni, tak boleh condong macam ni. Okey, yang betulnya di tengah ni. Okey, ini kita namakan sebagai ralak paralak. Ralak paralak ni ialah disebabkan oleh kesalahan pemerhati. Okey, pemerhati yang salah sebabkan kedudukan mata yang tidak betul. Okey, yang kedua, menyukat jisim. Okey, jisim biasanya kita menggunakan jisim, maksudnya ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Unitnya ialah kilogram, unit SI-nya. Okey, biasanya jisim kita ada dua alat mengukur jisim, iaitu neraca tuas. Ini gambar dia. Kedua, neraca 3 alu. Ini gambar dia. Okey. Yang ketiga, mengukur masa. Okey, unit SI bagi masanya ialah saat. Okey, dan unit lain bagi masa ialah minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad, milenium dan sebagainya. Okey, ini ialah alat yang biasa digunakan untuk mengukur masa di makmal, iaitu jam randik. Okey, jam randik dengan kejujuannya ialah 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, ni ialah jam randik. Ada gelang. Kemudian ni ialah tekan. Kita tekan pertama dia akan pusing, tekan kedua dia akan berhenti, dan tekan kali ketiga dia akan kembali ke nilai kosong balik. Okay. Yang ketiga, menyukat suhu. Okey, suhu, apa maksud suhu? Ialah unit darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek. Apa unit SI-nya? Ialah Kelvin, dan biasanya kita gunakan darjah Celsius dalam makmal. Okay, ini alat menyukat suhu, termometer makmal. Ini termometer klinik. Perbezaan termometer makmal dan klinik ni, termometer klinik ni biasanya nak sukat suhu badan. Termometer makmal untuk menyukat suhu objek. Okey. Yang ketiga, menyukat arus. Okey, arus elektrik. Apa maksud arus? Apa alat digunakan untuk menyukat arus ialah ammeter. Okey, ini gambar ammeter untuk menyukat arus elektrik. Okay, untuk ammeter tadi ada dua kesalahan yang mungkin terjadi, iaitu ada ralak sistematik dan ralak rawak. Apa beza dua ralak ni? Ralak sistematik ni maksudnya kesalahan yang terjadi pada alat pengukur. Apa maksud ralak rawak? Ralak rawak ialah kesalahan yang dilakukan oleh pemerhati ataupun murid lah. Okay, pertama tengok ralak sistematik, ralak sifar. Ralak sifar ni ialah contoh ralak sistematik. Okey, ralak sifar ni dibagi pada dua, ralak sifar positif, ralak sifar negatif. Okey, ralak sifar ni maksudnya asal dia. Okey, maksudnya sebelum mula eksperimen jarum ni sudah melebihi kosong. Kita panggil sebagai ralak sifar positif. Ataupun sebelum mula eksperimen jarumnya bermula kurang daripada kosong. Itu namanya ralak sifar negatif. Okey. Okey, kemudian pada ammeter dia dah disediakan cermin anti paralak. Untuk apa? Untuk mengelakkan ralak paralak nanti yang dilakukan oleh pemerhati nanti. Okey, itu ialah dua contoh ralak yang berlaku pada ammeter. Okey, seterusnya ada juga kita akan menyukat isi padu air. Okey, apa alat yang biasa digunakan oleh isi padu air? Iaitu silinder penyukat. Okey, ataupun kita guna bika, kita guna banyak lagi lah untuk menyukat isi padu air. Okey, apa ralak biasanya berlaku untuk menyukat isi padu cair ni ialah
sama juga adalah parallax, iaitu kedudukan mata yang tidak serencang dengan panggil meniscus. Tengok, ni ialah meniscus air. Okay, so mata sepatutnya betul-betul berada aras bawah meniscus ini. Ni mata yang sebetulnya. Ni ialah cara bacaan yang betul untuk isi padu air, iaitu aras meniscus di bawah ni.